menambah pada lafaz talbiyah. Yang dalam matan ni adalah talbiyah Rasulullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masalah yang pertama adalah menambah pada lafaz talbiyah. Tengok juga Bushra seorang, ibarat dia macam mana? Al-mustahabbu fiha an yaqtasira ala talbiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka Imam Nawawi menggunakan perkataan disunatkan berpada dengan talbiyah Rasulullah. Disunatkan. Innal hamda, perbahasan yang kedua, innal hamda, yang mana lebih afdal, dibaca dengan inna ke ataupun dibaca dengan anna? Inna ataupun dengan anna. Maka yang lebih bagusnya dibaca dengan inna, innal hamda, berbanding dibaca dengan anna. Sebab apa? Sebab membaca dengan anna itu mewahamkan illat dan juga takhsis. Maksudnya kalau kita maknakan dia dengan illat, dia mewahamkan. Kami menyahut seruanmu ya Allah, kami menyahut seruanmu. Tiada sekutu bagimu, kami menyahut seruanmu kerana. Faham? Jangan terjemah kerana. Jadi bila kerana tu seolah-olahnya kami menyahut seruanmu kerana benda ni. Kalau bukan kerana benda ni lah kami tak menyahut. Dia wahamkan. Sebab anna kan, kita belajar dalam nahwu, bilakah surah yang mana difathahkan anna, iaitu antaranya bila jadi illat, maka dibaca inna. Inna ni dia jadi istinaf, dia jadi jumlah baru. Sesungguhnya dia adalah satu kenyataan baru yang bukan merupakan illah bagi jumlah sebelumnya. Itu wajah mengapakah dibaca dengan inna. Tapi kalau dibaca juga dengan anna, kata Imam Nawawi, walau futihat jaza, harus, tak sampai makruh pun, harus. Kerana dia bukan muta'ayyin, makna ta'lil, mewahamkan. Jadi kita nak elakkan daripada waham itu, kita datangkan dengan bacaan yang tiada waham. Itu maksudnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, dalam bacaan talbiyah ini, innal hamda wan ni'mata. An-ni'mah itu dibaca dengan fathah, ataf kepada hamda, ataupun dibaca dengan dhammah. Maknanya dia adalah jumlah baru ataupun hal. Maka masyhurnya bacaannya innal hamda wan ni'mata lah, ta. Wal masyhuru, ini kata Ibn Hajar, wal masyhuru nasbu wan ni'mata. Tapi kalau dibaca dengan rafa' boleh, harus. Tapi makna dia lain sikit lah. Sesungguhnya segala pujian dan segala nikmat bagimu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat itu adalah bagimu.
Kemudian kembali kepada masalah menambah talbiyah. Fa in zada 'alaiha faqad taraka al-mustahabba walakin la yukrahu 'ala asah. Dia ada khilaf dalam mazhab Syafi'i, menambah daripada talbiyah Nabi ini makruh ke tak makruh. Jadi muqabil asah kata makruh. Muqabil asah. Muktamadnya tidak makruh. Dia dipanggil khilaful aula saja, ataupun meninggalkan mustahab. Itu saja. Perkara ini masa belajar Mishkat pun ada bahaskan. Sebab apa? Sebab apa kita kata tidak makruh? Sebab terdapat sabit dalam hadis sahabat tambah talbiyah. Ada talbiyah Umar, ada talbiyah Ibni Umar, ada talbiyah Jabir radhiyallahu anhum. Jadi sahabat Nabi tambah talbiyah di hadapan Rasulullah. Rasulullah dengar mereka tambah, Rasulullah diam, tak bantah. So maknanya tidaklah sampai makruh, kerana ditambah juga oleh para sahabat. Misalnya Sayyidina Umar dan anaknya telah menambah labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik labbaika war raghba'u ilaik wal amal. Itu tambahan. Ada juga yang tambah labbaika dzal ma'arish misalnya. Ada juga tambah labbaika haqqan haqqan ta'abbudan wa riqqan. Itu semua ada. Maka menunjukkan bahawasanya tidaklah sampai makruh. Benda tu berlaku depan Nabi, dibuat oleh sahabat unggul. Dan ini juga antara sumber kita bahawasanya zikir ini boleh ditambah. Faham? Khilaf dengan mereka yang mengatakan menambah kalimah zikir daripada yang warid itu bid'ah. Bid'ah yang tercela. Tidak. Ini talbiyah ni zikir. Syiar dalam ibadat umrah dan haji. Okey. Itu masalah yang ketiga berkaitan dengan lafaz talbiyah. Kemudian wa yustahabbu an yusalliya 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyah. Ini ada tulis dalam matan minhaj. Selepas talbiyah dia selawat, kemudian doa. Ini jarang diamalkan. Pembimbing pun tak amalkan. Talbiyah 3 kali, kemudian selawat, kemudian doa. Kita sambung lagi. Talbiyah, selawat, doa. Wa yas'alullaha ridwanahu wal jannah wa yasta'izu bihi minan nar. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Selawat, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Kemudian doa untuk diri sendiri. Dalam mahali sebut qala fi syarhil muhadzab wal jumhur dha'afuhu. Hu tu kembali kepada hadis. Hadis yang mana dalam hadis tersebut kana idza faragha min talbiyatihi fi hajjin aw umrah sa'ala Allah ridwanahu wal jannah wasta'adha bi rahmatihi minan. Hadis tu, hadis itu dhaif. Jumhur ulama, maksudnya jumhur muhaddithin, menyebut bahawasanya hadis itu adalah hadis dhaif. Tetapi walaupun dia hadis dhaif, dalam perkara apa ni? Dalam perkara doa, dalam perkara memohon dari jauh daripada api neraka, maknanya amal. Walaupun dia dhaif tapi tetap diamalkan. Ini contoh bagaimana hadis dhaif telah diamalkan. Kemudian dia ada khilaf dengan mazhab lain. Kalau dalam masjid, adakah disunatkan talbiyah dengan suara yang kuat? Dalam masjid. Masjid kan antara benda yang makruh dalam masjid ni mengangkat suara. Sekarang ni dia angkat suara tapi talbiyah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada khilaf. Imam Nawawi sebut Allahumma salli ala Muhammad wa yustahabbu aidan duduk fi sairil masajid ala al-asah. Hatta dalam masjid pun. Okey, itu satu talbiyah itu sendiri. Yang kedua, wa yarfa'u biha sautahu.
fil masajid 'ala al-asah kama yarfa'u fi ghairi al-masajid. Diangkat suara dalam masjid seperti mana diangkat suara luar masjid. Wa qila la yarfa'u fil masajid. Wa qila yarfa'u fil masajid. Ada 3 wajah dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, disunatkan angkat suara tu sama ada dalam masjid Salasah ataupun bukan. Masjid Salasah ni apa? Masjidil Haram, Masjid Khaif, Masjid Ibrahim. Sebenarnya saya sebut Masjid Khaif ni di Mina. Masjid besar kat Mina tu yang dibuka 4 hari setahun sahaja. Masa orang bermabit di sana baru buka. Selain daripada tu tak buka sebab tak ada penempatan, tak ada orang pun tinggal kat situ. Di Mina ni tak ada penempatan. Maka masjid itu tak ada orang. Allahu Akbar. Dan di muktamad dia diangkat suara itu di semua masjid. Di masjid 3 tadi ke, di masjid lain ke, asalkan orang itu berada dalam surah yang disunatkan angkat suara, dia angkat suara. Cuma angkat suara itu jangan sampai ganggu orang yang baca Quran, orang berzikir, orang semayang, orang tawaf, orang tidur. Fa in shawwasha ala wahid min haula bi rafi' sauti aw yafuq ma yusmi'u nafsa haruma alayhi in kathura at-tashwishu wa illa kuriha. Ini masalah angkat suara. Angkat suara ni hukum umum ni. Dia ada kaedah dia. Kalau dalam masjid kita angkat suara, kalau dia menghasilkan gangguan sederhana, makruh. Kalau dia menghasilkan gangguan ketara kepada orang yang sedang solat, sedang zikir, sedang tawaf, maka hukumnya adalah haram. Faham? Sebab masjid dibina untuk benda-benda tu, untuk solat, untuk tawaf kalau kat masjid haram. Tapi lalu kita telah angkat suara sehingga merusakkan amal-amal tersebut, ganggu orang, maka dia jadi haram. Jadi kata Imam Nawawi, wa yustahabbu takraru talbiyah fi kulli marrah 3 marrat wa ya'ti biha mutawaliyah. Talbiyah 3 kali itu betul-betul la yaqta'uha bi kalamin wala ghairihi. Fa in sullima alaihi, kalau ada orang bagi salam sedang talbiyah, radda alaihi salam bil lafaz, bukan dengan isyarat, dengan lafaz. Waalaikumsalam, sambung. Nassa alaihi Syafi'i wa ashabu rahimahumullah. Wa yukrahu an yusallima alaihi fi hadhihi, yusallama alaihi fi hadhihi al-halah. Kalau orang sedang talbiyah, makruh kita bagi salam pada dia. Makruh. Orang tu tengah istighal, macam orang tengah makan lah. Jadi makruh. Bas, selesai. Itu berkaitan dengan talbiyah. Allahu Akbar. Seterusnya kita masuk pula pada perkara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memasuki kota Mekah. Jadi disusun urutan ni mengikut urutan lah. Baca masuk Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qulubi ay al-Qulubi Makkah Jarahullah syarafat Al-Afdalu Al-Qulubi Haji Syukurlah pada Al-Qulubi Arafat. Ini masuk Mekah sebelum wukuf di Arafah. Dalam kitab Idah ni Imam Nawawi sebut zaman beliau ni, antara benda yang cacat lah yang dibuat oleh hujjaj ni, masuk Arafah dulu baru masuk Mekah. Lalu beliau telah senaraikan apakah keburukan ataupun apakah kelebihan-kelebihan yang terluput bagi seseorang yang mana dia datang daripada luar terus masuk ke Arafah, tak masuk Mekah dulu, tidak mengamalkan amalan masuk Mekah dahulu sebelum wukuf di Arafah.
Maka banyaklah perkara-perkara fadilat yang akan terluput dengan sebab perbuatan ini. Jadi apakah wajah masuk Arafah ini dulu lebih afdal? Sebab itulah yang dibuat oleh Nabi. Kama fa'ala, macam? Kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa huwa mashhur. Wa ayyat tasla dakhiluha al-ja'i yang datang. Jadi mandi dulu. Kalau orang tu dia datang daripada jalan Madinah lah, maka afdalnya dia mandi dulu di dekat Zitawa. Nampak? Satu tempat, kalau kita pergi umrah tu ditunjuklah ini tempat Zitawa, tempat yang mana Nabi mandi di situ. Kemudian dia masuk melalui Kada. Dia baca dengan atas. Keluar kuda. Kuda. Dia dua, satu kada, satu kuda. Nama sekarang Kudai. Kuda tu, ya tu, dia orang, kalau orang Arab panggil Kudai. Ma'ruf lah kalau mutawi tahu tempat nama Kudai. Wa yadkhuluha min thaniyati Kada. Jadi mandi dekat Zitawa, masuk melalui jalan daripada Saniyah Kada. Baca. والشيطان أنه كان الكفار إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن تلبيته. Jadi beliau ini bila beliau masuk ke Adnal Haram, masuk saja ke kawasan Tanah Haram, beliau akan berhenti daripada talbiyah. Kemudian yabitu bi Tawa, beliau akan bermalam di Tawa. Thumma yusalli, malam, kemudian sembahyang subuh di sana dan mandi di sana. Seterusnya baca terus. وفي رواية مسلم أن ابن عمر كان لا يدخل مكة إلا بات بالقاع حتى يصبح ويغتسل حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة الحرم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وروي عن ابن عمر وعائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلى. والعليا تسمى ثانية بدائل بالفتح والمد والتنوين، والسفلى تسمى ثانية الكلم. Kuda. بالضم والقصر والتنوين. Kata kuda itu. Seterusnya. وهي عند جبل قائم الطعام. والثانية الطريقة الضيق بين الجبلين. الطريقة الضيق بين الجبلين. Seterusnya. وذو قوام بين الثانيتين وأقرب إلى السفلى. وهو مثلث قائم. Baca tawa tua. Seterusnya. أما الجائي من غير طريق المدينة ولا يؤمن بالغسل بذي Tawan baca dia. Kemudian. بل بنحو مسافة من طريقه. Jadi kalau orang tu dia datang bukan daripada jalan Madinah, dia tak akan jumpa ni. Maka untuk dia ni, dia mandi di kawasan yang sama jarak dengan Zitawa, daripada arah dia lah. Jadi Zitawa dan sampai Mekah berapa kilo? Jadi dia dari berapa kilo nak masuk tu daripada Tawa ke Kaabah. Di situlah dia mandi. Kias. Kemudian kias jarak. Kemudian كما ذكروا في شرح المهذب ولا بالدخول من الثانية العليا. وقال الشيخ أبو محمد يستحب له الدخول منها وصححه في روضته وشرح المهذب
لما قاله الشيخ أنها ليست على طريق المدينة وقد عدل النبي إليها. Wala biddukhul tu dia ataf kepada fala yu'maru bil ghusli. Ataf situ. Ammal ja'i, orang yang datang bukan daripada jalan Madinah, maka tidak disuruh dia untuk mandi di Zitawah, dan tidak disuruh dia untuk masuk daripada Saniyatul Ulia, iaitu Kadak. Tapi Syekh Abu Muhammad kata disunatkan juga masuk. Maksudnya kalaulah kita datang bukan daripada jalan Madinah, masuk itu kalau mandi tak disunatkan, tak disuruh secara khusus untuk mandi di Zitawah, tapi masuk juga daripada jalan yang Nabi masuk, iaitu Kadak. Dia punya sebab dia, sebab Nabi datang pun bukan daripada tarik Madinah. Walaupun begitu, ketika nak masuk, Nabi berpaling daripada laluan, pergi juga kepada Kadak. Daripada situlah difahami bahawasanya walaupun bukan lalu tariqul Madinah, maka masih lagi disunatkan melalui jalan tersebut. Tapi kita tak ada pilihan lah. Kalau kita naik dengan orang tak ada pilihan. Kalau naik sendiri mungkin ada pilihan. Masa musim haji, satu dia ikut tabung haji, bas tabung haji semua, dia ikut lah. Contohnya kalau dia ikut tabung haji, dia tak boleh dah nak amalkan bermalam di Mina pada hari Tarwiyah. Tapi ada juga jemaah yang ambil pergi jalan kaki. Dia spread lah daripada tabung haji, tapi kena minta izin dulu. Sebab nanti orang kira kan, tak cukup orang, susah nak cari. Jadi bagi tahu dia akan pergi ikut jemaah jalan kaki. Saya tak buat lah, tapi ada yang buat. Walaupun dia pergi ikut tabung haji, tapi bergerak ke Arafah apa semua ni pergi jalan kaki. Faham? Pergi haji jalan kaki. Tapi apa pun kena bagi tahu pengurusan, supaya tak menyusahkan orang. Okey. Setelah kita tengok tadi beberapa perkara, masuk daripada mana. Kalau Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau tidur dulu di mana? Di Zitawah tu. Pagi tu mandi sembahyang subuh. Mandi tu pagi. Dan beliau kata masuk Mekah tu siang. Sebab tu dia ada pembahasan afdalnya masuk Mekah ni malam ke siang. Ini untuk yang ada pilihan lah. Kalau kita travel tak ada pilihan, ikutlah kita punya tiket tu sampai malam lah, siang. Tapi ada dia punya afdal dia. Kita baca sikit. Yang bagi lahu ba'da ihramihi bil haji aw al umrati min al miqat aw ghairihi. Lepas dia dah umrah, bila dia dah ihram dah di miqat, sayugi apa? Dia menuju ke Mekah. Wa minha yakunu khuruju ila Arafah. Daripada Mekah baru masuk Arafah, bukan terus masuk Arafah. Dia datang lambat, dia duduk luar dulu. Bila waktu Arafah 9 Zulhijjah, dia terus pergi Arafah. Ini tak sunnah. Yang sunnahnya masuk Mekah dulu, tawaf qudum dulu, semayang dulu kat sana, kemudian baru masuk Mekah, Arafah. Kemudian kata Imam Nawawi, amma ma yaf'aluhu hajijul Iraq fi hadhihi al-azman min udulihim ila Arafat qabla dukhuli Makkah. Pada zaman Imam Nawawi ni, orang yang buat haji daripada Iraq, daripada tempat mereka terus masuk Arafat, tak masuk Mekah, li dhiqi waqtihim, kerana waktu sempit. Fa fihi, maksudnya dengan perbuatan ini, tafwitun li sunanin kathirah, mereka ini telah menyebabkan banyak sunat-sunat yang mereka tak dapat buat. Okey, apa dia? Pertama,
Kalau kita masuk Mekah dulu, perkara apa yang dibuat? Tawaf kudum. Semalam saya dah sebut, tawaf kudum ni hanya ada bagi orang yang masuk Mekah sebelum wukuf di Arafah. Kalau satu orang diwukuf dulu baru masuk Mekah, tak ada tawaf kudum. Faham? Apa tawaf yang ada? Dia pergi wukuf, kemudian lepas habis wukuf dia masuk Mekah. Masuk Mekah selepas itu, tawaf yang dia buat itu tawaf ifadah, tawaf rukun. Tawaf rukun. Dia dah tak ada dah tawaf kudum. Maka tawaf kudum wa tawaful qudum, dia terlepas tawaf kudum. Yang pertama. Yang kedua, dia terlepas apa? Ta'jilu sa'i, mendahulukan sa'i. Nabi SAW masuk Mekah awal beberapa hari, Nabi masuk tawaf kudum. Lepas tawaf kudum Nabi sa'i. Faham? Sa'i. Sa'i tu, sa'i yang dibuat sebelum wukuf itu adalah sa'i rukun haji. Nanti kita akan belajar, orang yang mana sebelum wukuf di Arafah dia tak buat sa'i, maka dia akan sa'i nanti lepas dia tawaf ifadah. Tapi kalau dia masuk Mekah di tawaf kudum, dia sa'i, nanti lepas dia wukuf, dia tawaf rukun, dia tak perlu dah sa'i. Sa'i yang sebelum tu sudah memadai. Walaupun sa'i itu dibuat lepas tawaf kudum yang sunat, tapi sa'i itu sudah memadai. Jadi dia terluput amalan mendahulukan sa'i yang Nabi buat. Ini untuk orang yang buat haji ifrad lah. Yang ketiga, menziarahi Baitullah. Kalau dia pergi Arafah dulu, dia tak ziarah, datang masuk kawasan Tanah Haram, ziarahlah dia punya ibu dia, Kaabah. Tak ada, dia sibuk benda lain dulu baru masuk. Jadi itu kan tidak beradab. Yang ketiga. Yang keempat yang dia terlepas, banyak solat di Masjidil Haram. Semayang tu, semayang di Masjidil Haram. Kalau dia masuk awal, dia boleh semayang berapa waktu di Masjidil Haram. Itu kan ada fadilat khas, berapa ratus ribu pahala dapat. Tak dapat. Yang ketiga, yang keempat, menghadiri khutbah pada hari ketujuh. Dia masa musim haji ni dia ada 4 khutbah. Antara khutbah adalah hari ketujuh. Hari ketujuh, khutbah tentang persiapan. Lagi dia terdapat apa? Bermalam di Mina pada malam Arafah, yang hari tarwiyah. Dia lajak tu masuk Arafah? Tak adalah, bermalam di Mina. Apa lagi fadilat yang terlepas? Sembahyang di Mina pada hari Arafah, malam Arafah, dan lain-lain. Jadi Imam Nawawi dah tegur dah, terluput ni, terluput perkara tersebut, sembahyang di sana. Allah Allah. Panjang lagi lah. Baca doa apa, masuk daripada mana, tadi dah sebut. Masuk jalan kaki ke ataupun naik kenderaan, yang mana lebih afdal? Masuk Mekah. Saya akan sambung nanti baca. Doa yang dibaca ni bila masuk Mekah, Allahumma hadha haramuka wa amnuka faharrimni 'alan nar. Jadi untuk jemaah ni, travel dia akan bagi buku lah, buku gantung kat tengkok. Dan baca. Jadi Allahumma hadha haramuka wa amnuka faharrimni 'alan nar wa aminni 'adzabaka yawma tab'athu 'ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika wa istahdhira min al-khushu' wal khudu'. Dia akan ajar baca. Tengok Kaabah baca apa. Ada hadis ni.
Tapi kalau mutawif tu dia salafi, tak ajar doa ni. Bidah. Sebab ada satu jemaah tu dia ikut travel yang salafi. Dia dah biasa pergi umrah sebelum tu. Jadi masa masuk Mekah dia tak ada ajar apa-apa pun. Sebelum ni memang bila nampak je Mekah naik bas kan, khususnya orang kali pertama dia ajar baca doa apa ni. Nampak, maksudnya masuk kawasan, tengok Kaabah, tak ada, diam, tak ada doa apa-apa, tengok je. Bid'ah tu semua. Jadi sebahagian daripada doa dalam tawaf ataupun doa-doa yang diajar tu, sebahagiannya adalah amalan sahabat. Faham? Jadi amalan sahabat pun kita dah faham. Maksudnya Nabi tak ajar, dia luas, dia tak sempit. Maknanya kalau satu orang tu dia nak tambah, hukumnya harus, dengan syarat dia jangan tinggalkan langsung yang warid. Wallahu a'lam. Subhanallah, subhanallah.